Malaysia suara pandangan isu Palestin dalam persidangan APEC. Projek rintis agensi tunggal sempadan negara dimulakan tahun depan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia akan laksana tanggungjawab sebaik mungkin dalam menyuarakan pandangan berhubung krisis di Palestin pada sidang Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco, California, Amerika Syarikat minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bagaimanapun perkara itu akan dibincangkan dengan beberapa negara rakan terlebih dahulu. Kita akan bincangkan beberapa teman dan kita akan jalankan tanggungjawab kita sebaik mungkin. Semalam Perdana Menteri mengesahkan beliau akan menghadiri APEC 2023. Datuk Seri Anwar menegaskan hubungan diplomatik, keamanan dan ekonomi perlu dijaga. Namun pada masa sama, Malaysia kekal tidak berganjak mempertahankan keadilan dan menyokong perjuangan hak rakyat Palestin. Baik, Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang bertambah hebat dalam tempoh 2 atau 3 tahun lagi berdasarkan keupayaan dan potensi yang ada. Tegas Perdana Menteri, usaha itu mampu direalisasikan hasil pendekatan dan kerjasama penuh yang diberikan semua pihak termasuk penjawat awam. Saya luahkan idea ini cara yang lebih terbuka dari segi konsep dan pendekatannya supaya rakan-rakan penjawat awam beri kerjasama sepenuhnya. Kita punya potensi. Saya benar-benar yakin beri 2-3 tahun dengan semangat baru ini, saya yakin Malaysia akan dapat terangkat sebagai satu negara hebat di rantau ini. Beliau berucap menyempurnakan kolokium Madani Perkhidmatan Awam 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Sebagai pengeluar kedua terbesar minyak sawit dunia, Malaysia komited untuk meningkatkan produktiviti penghasilan produk berkenaan. Ke arah itu, Perdana Menteri meminta syarikat-syarikat mega untuk memberi sokongan kepada pekebun kecil sawit persendirian. Ini kerana golongan itu menyumbang 28% daripada jumlah keluasan penghasilan minyak sawit negara. National Palm Oil Congress and Exhibition. We are proposing the possible synergy of the more established, advanced, successful industry with the smallholders. It has begun by some of the major companies, but I think that would render and assist in, firstly, the economic advancement of this country, but secondly, the welfare of the smallholders. I hope the MPOB and the ministry would seriously consider this, because relying totally on the smallholders and their capacity would certainly be more difficult because of the limitations in terms of research, understanding, and the challenge of the industry. Beliau berucap pada majlis perasmian Kongres dan pameran minyak sawit terbesar dunia di Ibu Negara. Dalam belanjawan 2024, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan 100 juta ringgit untuk insentif program tanam semula sawit kepada 7,000 pekebun kecil sawit persendirian. Ia bagi mendepani isu produktiviti penghasilan buah tandan segar. Ya, dalam pada itu, Malaysia gesa Kesatuan Eropah mengiktiraf dan menghargai usaha negara-negara pengeluar minyak sawit dalam mematuhi peraturan produk bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR. I'm pleased that the new Prime Minister of Thailand, Prime Minister Seta, has given me the assurance that Thailand will come on board to work together with Malaysia and Indonesia and hopefully other countries in presenting our case, particularly to the European Union. Vehicle carrying Projek rintis bagi Agensi Tunggal Sempadan Negara SBA bagi mengawal selia 141 pintu masuk negara dijangka dimulakan tahun depan. Projek bakal diteraju Kementerian Dalam Negeri KDN bagi memulakan kerja-kerja awal.
Sekarang kita ada 2 bulan untuk mempersiapkan semua. Soal struktur, organisasi, soal pejawatan dan soal untuk kita menyegerakan pilot project dulu. Kita ada 141 pintu masuk yang diwartakan di seluruh negara. Jadi sudah tentu kita kena mulakan dulu sejumlah pintu masuk yang akan kita umumkan sebagai pilot project. Satu mesyuarat yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Setiausaha KDN Datuk Ruji Ubi diadakan di Putrajaya hari ini. Ia bagi membincangkan pelbagai perkara berhubung pelaksanaan SBA. KDN akan turut mencontohi model penubuhan pasukan Eskom dan Maritim dalam membangunkan projek rintis itu. Liputan 5G untuk sektor kesihatan, Digital Nasional Berhad dan syarikat telekomunikasi disaran mengadakan lebih banyak libat urus dengan pihak berkepentingan termasuk fasiliti kesihatan swasta. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, buat masa ini kerjasama giat diusaha bersama Hospital Kuala Lumpur dan Kementerian Kesihatan. Actually, for DNB, they have been doing some work with HKL and MOH. But for a lot of the private sector, it won't be DNB, but it will be the mobile network operators. I would encourage DNB and the telcos to have further engagements. I know right now a lot of the engagements is with industry, and by that we mean they are normally logistics or oil and gas. Yeah, but I think healthcare sector there's a lot of potential, and I would highly encourage further engagements. Jelas Fahmi, liputan 5G dalam sektor kesihatan bukan sahaja beri manfaat daripada aspek internet kebendaan dan data raya, malah dalam bidang perubatan. Dalam perkembangan lain, 75 kertas siasatan berkaitan penyebaran berita palsu dan isu menyentuh agama, kaum dan raja 3R telah dibuka setakat 1 November lalu. 45 daripadanya selesai manakala bakinya masih disiasat. Penyiasatan dilaksana polis, MCMC dan pejabat peguam negara. Datuk Yang Pertua, ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT MCMC dengan pelibatan agensi penguatkuasaan seperti PDRM telah menjalankan beberapa sesi libat urus dengan pihak penyedia platform media sosial utama bagi membuka laluan kerjasama dalam membantu menangani pelbagai permasalahan penyalahgunaan platform media sosial termasuklah isu penyebaran kandungan ataupun berita palsu. Sesi libat urus ini akan dilaksanakan secara berterusan. Tio turut memaklumkan dari 1 Januari hingga 31 Oktober lalu, 3,752 berita palsu dan ucapan kebencian yang menyentuh isu 3R di media sosial telah diturunkan. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Bertemu kembali. Hasil pelaksanaan cukai keuntungan modal CGT dianggar berjumlah 800 juta ringgit setahun. Kementerian Kewangan memaklumkan anggaran itu berdasarkan trend pindah milik saham dalam beberapa tahun terkini. Menjelaskannya menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat. CGT yang dijangka bermula 1 Mac 2024 hanya akan dikenakan kepada pelupus saham tidak tersenarai. Ia membabitkan syarikat, perkongsian liability terhad, koperasi dan badan amanah sama ada entiti tempatan ataupun asing. Ketika ini pindaan perundangan berkaitan sedang dilaksanakan dan garis panduan akan dikeluarkan. CGT tidak dikenakan ke atas saham tersenarai bagi membolehkan pasaran modal terus berkembang selari usaha mengekalkan keyakinan pelabur. Langkah ini juga dapat meningkatkan tahap daya saing pasaran modal negara di peringkat global.
Pengenalan CGT juga bertujuan mempermudah dan menambah baik aspek pentadbiran cukai selain antara usaha mempelbagaikan sumber hasil pendapatan negara. 197,000 wanita telah berdaftar skim keselamatan sosial suri rumah setakat Oktober lalu. 30,000 daripadanya mendaftar secara sukarela. Selebihnya ditaja kerajaan menerusi data kemiskinan nasional e-Kasih. Peruntukan tajaan akan ditambah 30 juta ringgit tahun depan bagi menampung 400,000 suri rumah. Jumlah ini sebenarnya termasuk yang ditaja oleh kerajaan untuk e-Kasih seramai 166,666 e-Kasih di bawah e-Kasih. Okey. Jadi yang selebihnya itu adalah secara sukarela. Alright. Jadi untuk kerajaan telah bagi tajaan banyak 20 juta untuk tahun 2023 dan untuk tahun hadapan tajaan telah dinaikkan kepada 50 juta. Tahun ini 20 juta, tahun depan 50 juta. Dengan itu dengan tajaan kerajaan kita boleh cover dalam lingkungan 400,000. Beliau turut menyeru golongan suri rumah untuk merebut peluang tersebut dengan membuat pendaftaran secara dalam talian atau di pejabat perkeso. Afrika Selatan berhasrat tambah baik dan teroka peluang kerjasama baharu dengan Malaysia. Ia sebagai langkah memperkukuh kerjasama Malaysia-Afrika Selatan yang mencecah 3 dekad sejak terjalin 8 November 1993. Wartawan Muhammad Najib Masyur ada laporannya. Petroleum dan minyak sawit merupakan produk ekspor terbesar Malaysia ke Afrika Selatan. Negara itu juga sedang mengintai peluang mementerai kerjasama bidang komunikasi dan informasi dengan Malaysia selain memperkasa kembali pelancongan dua hala antara kedua-dua negara. So I think one of the first steps is to make sure that politically we bring back that strategic focus. And I think in Prime Minister Anwar Ibrahim, we have a partner who is looking again at South-South cooperation, is looking again at Africa and particularly at the relationship with South Africa. So I think leveraging those improvements in the political space, we then will see developments in the economic space where business people on both sides will start looking at each other again and deciding that there are areas of opportunity where they can work together. Bidang utama pelaburan dan perdagangan Afrika Selatan merangkumi pembangunan infrastruktur, perlombongan, minyak dan gas, selain turut membekalkan bahan makanan halal kepada Malaysia. And South Africa can provide many of those imports, particularly in the fruit sector, in the halal sector, that you need in terms of getting quality products at a competitive price and to provide options for the Malaysian consumer. But also, having said that, there are many opportunities in South Africa and in Africa in investment in infrastructure, in setting up industrial parks in Africa, because we are united in Africa now under the Continental Free Trade Area, and we're a market of 1.2 billion. Sejak 2010, iaitu selepas 17 tahun jalin hubungan diplomatik, Malaysia berjaya menjadi negara pelabur keempat terbesar Afrika Selatan. Malaysia memandang kerjasama serantau sebagai asas dasar luarnya. Memasuki tahun ke-30 ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia-Afrika Selatan yang membuka peluang kedua-dua buah negara ini untuk saling meneroka bidang berkepentingan yang baharu bersama. Ia juga selepas Malaysia menyokong perjuangan Kongres Kebangsaan Afrika ANC semasa memerangi dasar apartheid yang lalu. Dan sejak itu Afrika menjadi sebuah rakan pelaburan penting Malaysia dan jumlah perdagangan dua hala meningkat dengan begitu ketara. Ia merangkumi kerjasama promosi, pelaburan dan pengecualian cukai berganda. Muhammad Najib Masyur, RTM.
Pertandingan e-sukan antara Tarikan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023 yang akan berlangsung bermula 10 hingga 12 November 2023 di Dataran Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Ia pengisian baharu diketengahkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dan Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat sebagai daya tarikan terutamanya kepada golongan muda. Dalam segmen Agro Milenia, Nafas dan Nikmat menyediakan platform kepada belia untuk menunjukkan bakat serta memupuk semangat berpasukan dalam permainan sukan elektronik Mobile Legends yang menawarkan hadiah terkumpul RM10,000. Para pengunjung turut berpeluang bertemu penggiat profesional e-sukan seperti Ikuto, Sir Cloud dan Aiman Lafel menerusi sesi temu mesra. Juga merasai pengalaman bermain permainan bola sepak FIFA 2024 secara percuma melalui platform PlayStation 5. Lebih menarik, pelbagai hadiah cabutan bertuah istimewa turut disediakan bernilai sehingga RM10,000. Nafas turut mengadakan jualan produk jenama peladang dan input pertanian di segmen Agro Madani. Manakala Nikmat pula akan mengadakan promosi dan jualan hasil perikanan jenama ENA. Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF ke-14 akan terus menjadi platform untuk mengukuhkan dan menjalin pakatan strategik demi ekonomi yang lebih mampan pada masa hadapan. Pengerusi Yayasan WIEF Tan Sri Dr. Syed Hamid Alba berkata, forum yang bakal dihadiri lebih 3,000 peserta dari 80 negara itu juga peluang bagi negara mengetengahkan konsep ekonomi madani kepada dunia Islam. I think we just, in our case, we provide the platform for us to communicate, explain, and also to create and establish better understanding of what Malaysia can offer. But this is not specifically for Malaysia, it's a global. How do you look at the future? WIEF ke-14 akan berlangsung di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu, Februari tahun depan bertemakan Agenda Ekonomi Global Membentuk Masa Depan Mapan.